kedua dalam modal proses latihan iaitu mereka bentuk latihan. Pada akhir sesi, peserta akan dapat pertama, menyenaraikan faktor-faktor mereka bentuk latihan. Kedua, menyenaraikan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Ketiga, mengenal pasti ciri-ciri pembelajaran orang dewasa. Aktiviti mereka bentuk latihan dilaksanakan setelah mendapat keputusan analisis keperluan latihan. Mereka bentuk merupakan satu aktiviti pembentukan rancangan program latihan yang perlu dibuat sebelum melaksanakannya. Langkah pertama dalam mereka bentuk latihan adalah membuat pemilihan kaedah latihan. Sebelum kita memulakan mereka bentuk latihan, mari kita sama-sama melihat faktor-faktor penting dalam mereka bentuk latihan. Faktor pertama yang perlu diambil kira dalam mereka bentuk latihan adalah menentukan objektif. Objektif perlu jelas dan dapat dinilai. Faktor kedua adalah prinsip pembelajaran orang dewasa. Ini adalah kerana peserta-peserta yang terlibat adalah orang dewasa di mana pembelajarannya berbeza dengan pelajar di sekolah. Faktor ketiga yang perlu diambil kira adalah kandungan latihan di mana kandungan perlu menepati objektif dan prinsip pembelajaran orang dewasa. Faktor seterusnya iaitu menyediakan kaedah dan bahan pengajaran. Setelah itu diikuti dengan faktor pemilihan jurulatih di mana keputusan antara jurulatih dalaman atau luaran. Seterusnya, jadual dan tempoh masa perlu dibina dan belanjawan perlu disediakan. Akhir sekali, faktor yang perlu diambil kira adalah pembinaan instrumen penilaian dan penambahbaikan. Sebelum kita memulakan modal mereka bentuk program latihan, mari kita memahami sedikit sebanyak berkaitan pembelajaran orang dewasa, iaitu andragogi. Andragogi adalah sinonim dengan pembelajaran orang dewasa yang telah dipopularkan oleh seorang pendidik Amerika, iaitu Malcolm Shepard Knowles. Menurut beliau, andragogi adalah sejenis ilmu seni dan sains dalam membantu orang dewasa belajar. Oleh itu, andragogi merujuk kepada sebarang bentuk pembelajaran orang dewasa. Mari kita memahami andaian yang menggalakkan pembelajaran orang dewasa oleh Knowles. Pertama, konsep kendiri, self-concept, iaitu orang dewasa perlu bertanggungjawab terhadap keputusan yang mereka buat dan dilayan sebagai orang yang berupaya untuk arah kendiri ataupun self-directed. Kedua, pengalaman pelajar dewasa ataupun adult learner experience, iaitu pelajar dewasa mempunyai pelbagai pengalaman hidup yang merupakan sumber paling kaya bagi pembelajaran. Ketiga, kesediaan untuk belajar, readiness to learn. Orang dewasa bersedia untuk mempelajari perkara-perkara yang mereka perlu ketahui bagi menangani dengan berkesan pelbagai situasi kehidupan. Keempat, orientasi kepada pembelajaran, orientation of learning. Orang dewasa bermotivasi untuk belajar jika mereka menganggap perkara itu akan membantu mereka melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupan mereka. Kelima, motivasi untuk belajar ataupun motivation to learn. Orang dewasa, motivasi belajar adalah untuk meningkatkan kepuasan kerjaya. 4 prinsip pembelajaran orang dewasa oleh Knowles 1984 pula menekankan. Pertama, berpusatkan masalah. Menurut Kersley 2010, pembelajaran orang dewasa perlu berpusatkan masalah dan bukan berorientasikan kandungan. Kedua, pembelajaran. Orang dewasa lebih berminat mempelajari yang mempunyai kaitan dan kesan terus dengan pekerjaan atau kehidupan peribadi mereka. Ketiga, pengalaman. Pengalaman termaksud kesilapan menjadi asas bagi aktiviti pembelajaran. Keempat, penglibatan. Orang dewasa perlu terlibat dalam perancangan dan penilaian instruksi mereka. Ciri-ciri pembelajaran dewasa adalah berasaskan pengalaman.
Suka pembelajaran arah kendiri. Berkesan dalam persekitaran pembelajaran yang bersesuaian. Perlu motivasi dan dorongan untuk belajar. Mempunyai pelbagai jenis gaya pembelajaran. Berpusatkan realiti. Mereka bentuk program latihan bermula dengan pemilihan kaedah latihan iaitu: pertama, menetapkan objektif. Kedua, memilih jurulatih atau pelaksana latihan. Ketiga, membina rancangan pengajaran. Keempat, memilih teknik dan kaedah latihan. Dan kelima, menyediakan material ataupun bahan pengajaran. Penetapan objektif latihan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan hala tuju program latihan. Penetapan objektif latihan adalah dibuat berdasarkan kepada analisis keperluan latihan ataupun training needs analysis yang telah dibuat sebelum ini. Menurut Ibrahim 1996, objektif penting dalam memandu arah pelaksanaan program latihan dan para pelatih akan dapat mengetahui apakah yang diharapkan melalui program latihan ini daripada mereka. Objektif juga berfungsi bagi pelatih untuk menilai pencapaian diri mereka sendiri. Apakah selepas mengikuti latihan mereka dapat berubah dan menunjukkan prestasi kerja yang baik seperti yang dinyatakan melalui objektif latihan. Pembentukan objektif latihan juga membantu kerja penilaian latihan yang menjadi pengukur kepada tahap kejayaan atau kegagalan sesebuah program latihan. Objektif latihan juga perlu jelas dan boleh diukur serta mempunyai ciri-ciri SMART, di mana SMART adalah specific, measurable, attainable or achievable, reality and time-bound. Proses untuk memilih jurulatih untuk melaksanakan dan menyelenggarakan satu-satu program latihan akan tertumpu kepada persoalan sama ada perlukah melantik konsultan latihan atau jurulatih daripada luar organisasi ataupun sekadar menggunakan khidmat jurulatih dan pasukan pelaksana latihan daripada dalam organisasi. Jawapan kepada persoalan sebegini sebenarnya bergantung kepada banyak faktor. Antaranya, kos atau peruntukan kewangan yang diberi oleh organisasi untuk melaksanakan latihan, budaya organisasi melaksanakan latihan, jumlah pelatih, darjah kesukaran input latihan atau pengajaran yang perlu disampaikan kepada pelatih, sumber-sumber seperti peralatan, model, modul, lokasi untuk latihan yang dimiliki organisasi, faktor masa dan faktor psikologi. Contohnya, pelatih akan lebih mudah menerima latihan jika diberi oleh orang luar berbanding dengan hanya pengurus atau penyelia mereka sendiri yang menyampaikan latihan. Kebiasaannya, organisasi akan mempunyai pasukan jurulatihnya sendiri yang akan melaksanakan program-program latihan yang bersifat tekal seperti orientasi pekerja, latihan audit kualiti, latihan yang melibatkan kemahiran-kemahiran teknikal dan sebagainya. Keputusan untuk melantik atau menggunakan khidmat jurulatih atau konsultan latihan dari luar organisasi pula mungkin melibatkan program-program latihan yang kritikal seperti latihan penggunaan teknologi atau sistem komputer yang baharu atau latihan yang melibatkan perubahan dasar organisasi atau kerajaan dan sebagainya. Rancangan pengajaran adalah merupakan garis panduan bagaimana satu-satu program latihan perlu dijalankan. Secara ringkasnya, persediaan pengajaran meliputi elemen-elemen berikut: isi kandungan, susunan aktiviti, pemilihan bahan mengajar, pembentukan program latihan, masa dan perancangan perjalanan setiap aktiviti, pemilihan kaedah penyampaian dan penilaian. Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini berkaitan jenis-jenis latihan,
Terdapat dua kaedah latihan yang boleh dipilih oleh organisasi untuk diterapkan dalam program latihan yang dirancang, iaitu latihan semasa kerja dan latihan di luar tempat kerja. Menurut Ibrahim 1996, Mondi, No dan Primox 2002 dan Rozhan 2002, pemilihan teknik dan kaedah latihan ini bergantung kepada beberapa faktor, antaranya objektif program, masa dan sumber kewangan yang ada, sumber-sumber yang ada seperti jurulatih, tempat latihan, material dan bahan latihan serta teknologi, dan sifat pelatih, iaitu merujuk kepada tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap pekerja dan tahap kesediaan untuk dilatih. Dalam langkah ini, pemilihan bahan-bahan atau material latihan biasanya tertakluk kepada keselarasan penggunaannya dengan objektif latihan, pilihan jurulatih dan seperti yang disenaraikan dalam rancangan pengajaran. Contohnya, bahan-bahan bercetak, alat tulis, alat bantuan mengajar, modul untuk jurulatih, komputer atau sistem aplikasi sekiranya menggunakan kaedah latihan computer-aided learning. Penjadualan program latihan sebenarnya perlu dibuat selaras dengan jadual kerja yang ditetapkan oleh setiap bahagian dalam sesebuah organisasi untuk para pekerjanya. Ini bertujuan untuk memastikan bahagian-bahagian dalam organisasi ini tidak terganggu operasi keseluruhannya disebabkan para pekerja mereka mengikuti latihan dan meninggalkan tugas mereka. Seperti dinyatakan oleh Cascio 1995, itulah sebabnya kadang-kala ada organisasi yang cenderung melaksanakan latihan semasa bekerja supaya produktiviti organisasi tidak akan terganggu. Menurut Cascio lagi, dalam merangka jadual program, pihak penganjur perlu memastikan bahawa tentatif program tidak terlalu padat dan meletihkan para pelatih. Ini adalah kerana ia akan menyebabkan wujudnya kesesakan input latihan yang diterima oleh pelatih yang bakal menyukarkan mereka untuk memahami input manakah yang perlu diaplikasikan di tempat kerja apabila selesai latihan nanti. Setelah mereka bentuk latihan, maka kita akan bergerak ke langkah seterusnya, iaitu pelaksanaan dan pemantauan latihan.